Rancangan Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 196. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang murni, amal mulia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sallallahu على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bersama wabarakatuh. saya Hari Ismail Dan saya Fakhruzi Kamarudin dalam rancangan Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah, yang dibawakan oleh Olive House, amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, Raja segala minyak zaitun. Apa khabar Ustaz? Ustaz Ari sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kita bertemakan batu-bata. Masih lagi. Saya memang orang biasakan dengan batu je kat lantai kan. Tak apalah. Macam mana? Jangan kayu. Kayu jangan. Kayu jangan. Baik. Okey. Kita dah 6 hari bersiaran. Masya-Allah. Apa komen yang Ustaz Fakhrul dapat? Komen ke kecam? Jangan kecam. Tak ada kecaman. Setakat ni kalau ada benda nak kecam, rambut tu makin hari makin naik. Lebih nampak muda daripada saya. Tahu tak? Kalau dia kata takut macam pokok ni, pokok kurma belakang kan. Dan sekarang kita tengok, kita nak anda share dan juga viralkan siaran kita Salam Baitullah di semua platform. Ini antara komen-komen yang terbaik mereka lah. Penerangan bersahaja lagi padat dia katanya terbaik. Salam Baitullah sentiasa terbaik. Terima kasih. Lagi apa lagi?
rancangan yang sentiasa ditunggu-tunggu. Apa pun teruskan komen yang positif ataupun cadangan lah. Mungkin ada penambahbaikan. Biasalah kita kena tanya orang. Kadang-kadang tak boleh syok sendiri kan. Macam kalau suara tak sedap tu janganlah nyanyi hari-hari kan. Contohnya lah. Bagi seperti mana biasa kita ada 3 segmen pada hari ini. Yang utama, segmen pertama Al-Bayan bersama dengan satu orang yang cukup legendary. Saya sendiri pun tadi saya kenyangkan temu ramah dia. Sebut apa? Living legend. Living legend. Betul. The one and only living legend. Siapa? Iaitu Datuk Daud Cik Ngah. Masya Allah. Mantan pengurusi tabung haji suatu ketika dahulu. Tabung haji, Masya Allah. Dan juga satu orang yang kita kata kalau nak bercakap tentang umrah dan haj, dialah orang dia. Dan dengan tajuknya yang baik juga, adab-adab apabila melakukan haj. Terbaik. InsyaAllah ilmu kita nak kongsi dengan penonton kita nanti kan. Interaksi selebriti kita ada siapa? Kita pun interaksi selebriti pun kita bawa legend-legend juga. Yang hebat-hebat juga. Kita bawa Kak Yong kita hari ni. Kak Yong. Yana Samsudin akan berkongsi pengalaman, katanya pernah pergi mengerjakan haji dan juga umrah kan. So kita nak tahu persiapan dia macam mana. Kadang-kadang pergi haji tu last minute, apa benda yang dia nak kena buat. Betul. So yang tu kita nak tahu tu. Menarik juga tu. Dan juga kita ada yang kita nanti-nantikan lintasan langsung ataupun khabar daripada Tanah Suci bersama dengan saya panggil Ustaz Faiz, insya-Allah. Nak tahu. Ada katanya segmen Rehlah Haramain ini kita ke Miqat. Miqat Bir Ali. So kita akan tahu sana dan juga dengan Faiz nanti pun katanya nak akan bersama dengan para jemaah. Pasti yang menonton di rumah nak tahu apa aktiviti ahli keluarga dia kan. So kena dah tengok nanti. Macam mana biasa kita nak semua keluarga berkumpul di depan televisyen, tonton Salam Baitullah sehingga akhir, insya-Allah. Jangan lupa juga untuk scan tu QR code kita tu di sini. Untuk kalau anda pergi scan sekarang, saya dah test kemarin. Saya test kemarin, scan. Dia keluar apa sebenarnya? Keluar muka saya? Dia tidak. Dia keluar info-info tentang Salam Baitullah. Tak percaya, scan sekarang. Scan sekarang. Untuk soalan kuis dan sebagainya. Okey, banyak lagi kami nak kongsikan kepada anda semua, tapi kita berehat dulu. Berehat seketika. Kembali lagi bersama kami selepas ini dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah. Zaitun organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak zaitun organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima rajatum يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah. Kita dalam segmen Al-Bayan sekarang ini. Kita tak nak tangguh-tangguh lagi, nak jemput terus Al-Fadil Ustaz Datuk Daud Cik Ngah bersama kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik Ustaz. Cium tangan sikit. Allah. Masya-Allah. Silakan Ustaz Datuk. Allahu Akbar. Saya ni bila dapat duduk dengan orang yang sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat lama dalam bidang umrah dan haji ni, rasa sedikit kecil lah. Tapi walau bagaimanapun, kita bukan nak cerita yang tu. Tajuk kita pada hari ini, Datuk, adalah berkenaan dengan adab-adab apabila seorang itu melakukan haji. Seperti mana kita tahu, saya nak mulakan hari ini soalan dia sedikit sensitif sikit. Boleh ke Datuk? Boleh insya-Allah. Hari ini kita tengok kalau orang tu dia tengah melakukan tawaf. Kadang-kadang dia ambil kamera dia selfie, dia kata saya sedang tawaf, nangis-nangis kadang-kadang dia nak tunjuk ke orang. Bagaimana agama memandang hukum tentang perbuatan ini Datuk? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik yang perlu diolah dengan begitu teliti disebabkan sekarang ini orang terlampau terpesong ataupun orang terlampau terdorong dengan keduniaan, apatah lagi alat-alat sophisticated yang kadang-kadang dari segi ibadat pun dia akan mengganggu. Sophisticated ayat dia. Ya. Hebat tu Datuk. Silakan teruskan. Apabila kita nak menunaikan ibadat haji, hadis mengatakan qala Rasulullah SAW, man hajjal baita falam yarpus walam yabsuk roja'a min zunubihi kayauma au kayaumin waladatu ummuh. Siapa yang pergi menunaikan ibadat haji dengan melakukan ibadat haji yang betul-betul lah, maka jika haji itu diterima sebagai haji mabrur, dia kembali nanti seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Dalam maksud lain, soalan yang ditimbulkan berkenaan dengan ibadat. Bila kita menunaikan ibadat haji atau umrah, adab dia pertama sekali mengapa kita kena jaga larangan ihram. Okay. Kita jagalah 13. Tapi saya nak fokus tentang adab yang tawaf tadi ni. Kemudian apabila kita melakukan apa yang diceritakan oleh ustaz-ustaz kita berkenaan dengan rukun haji. Salah satu daripadanya tawaf. Tawaf Baitullah itu ialah arkan, satu rukun yang sangat sophisticated ataupun yang sangat berat. Berat pasal dia ada 8 syarat. Pertama, bila nak tawaf tu mesti suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Baik, itu orang haid tak boleh, mesti ada wuduk. Kan? Kemudian yang kedua kena mula daripada Al-Hajarul Aswad. Dia kena cari di mana penjuru Hajar Aswad baru boleh mula tawaf. Bukan ikut dan je. Bukan ikut dan. Lepas tu 7 pusingan dengan sempurna lagi yakin. Apa arti sempurna? Sempurna ni bukan boleh tengah tawaf tu kita selfie. Tak boleh. Tak boleh sebab tawaf itu seperti semayang. Ni saya baca makna hadis Rasulullah. Benar, tawaf itu seperti semayang, sekadar ia boleh berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Betul. Maka kalau kita semayang, boleh tengah semayang, ambil handphone kita selfie. Tak boleh kan? Saya tak pernah buat lagi lah setakat ni. Memang tak boleh. Pasal tu tak buat. Jadi kalau kita pergi menunaikan tawaf, semayang ni kita tengok, masuk waktu kita semayang. Batal, boleh semayang sekali lagi. Betul. Tapi kalau kita pergi tawaf, kalau kita salah tawaf, kita dah balik ke Malaysia, apa jadi dengan ibadat kita? Besok kemungkinan ditolak. Macam mana tu Ustaz? Kalau setakat tak semayang, boleh qada balik. Tapi kalau tawaf dah balik ke sini, macam mana nak pergi haji qada kali yang kedua? Adakah haji itu menjadi mustabihat atau bagaimana? Jadi itulah nak meletakkan hukum tu sukar sedikit. Sebab bila kita rujuk kepada muzakarah ibadat haji, dia kata orang itu masa tawaf dia berselfie di dalam syarat tawaf tu yang ke-8, tawaf dengan niat ibadat dalam masjid. Tawaf dengan dalam masjid dengan niat ibadat. Artinya dia tu masih niat ibadat tawaf lagi, cuma jahat dia ialah tak perbuatan dia tu tak lengkap dengan apa yang betul-betul Allah nak. Beribadat tu seperti semayang. Jadi sebenarnya bukan perkara kecil kalau kita tengok. Bukan perkara kecil. Bila kita selfie sambil nangis-nangis nak bagi tahu orang saya ni tengah tahu tak boleh. Itu yang paling banyak dilakukan. Kita ni di Malaysia alhamdulillah ada juga kursus haji yang diajurkan oleh Andalusia dan juga masjid-masjid. Kena di negara-negara lain yang tidak ada yang jemaah nak pergi itu, dia bergantung kepada ilmu yang dia belajar daripada kawan-kawan yang pernah pergi. Jadi dia tak dapat nanti mereka ni yang seronok sangat berselfie ni. Yalah. Kadang-kadang saya pun terasa dengan teguran ustaz itu. Tak adalah. Baik. Kita juga nak tahu ustaz, kenapa sebenarnya bila kita kata umrah ni ataupun haji, kita buat sekiranya niat kita tidak benar-benar khusus kepada Allah SWT. Seperti mana yang ayat kita mulakan program kita pada hari ini. Kita kata sempurnakanlah haj dan umrah itu kerana Allah. Katakanlah kalau orang pergi, dia kata, aku nanti sampai sana nak ambil gambar cantik-cantik. Nak post di sosial media. Bagaimana agama memandang sebegini rupa? Ustaz, silakan. Dia begini. Apabila kita melakukan suatu ibadat dengan tidak mengikut atau cara yang ditasyri'kan, kita tak ikut maqasid syariah, maka kalaupun kita mengikut rukun yang sempurna, mengikut rukun yang tepatlah, tetapi dalam masa perbuatan kita itu dicecah oleh unsur-unsur yang menarik ataupun yang menghalang kita mendapat pahala banyak. Kekhusyukan kita hilang. Maka di situ hanya sekadar Allah menerima saja ibadat. Tapi pahala tidak diberi dengan begitu lengkap. Dengan begitu banyak seperti yang dijanjikan. Sebab itu kalau kita tengok ayat tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah.
Maka jika kita buat kerja-kerja lain yang lalai, ertinya kita bukan lillah. Kita buat kerana kita buat seronok. Buat macam tu, artinya nafsu kita masih terikut-ikut dengan kebiasaan. Masya Allah. Sebenarnya pergi haji ini kena tolak kebiasaan. Betul-betul kena tolak. Pakai ihram. Duduk di rumah macam kita pakai serban, pakai seluar, pakai apa semua cantik, pakai minyak wangi. Bila dah masuk ihram haji, orang lelaki buat pakaian saja dengan tali pinggang. Sampai tak berjahit pun. Pakai pula warna putih. Kita boleh ikut. Kalau orang buat haji ifrat, katakan 10 hari dalam ihram, 10 hari dia duduk macam tu. Boleh pula. Pasal apa? Dia pergi kerana Allah. Allah suruh buat macam tu, dia kita buat macam tu. Itu adalah asma'u wa ati'u. Aku buat dan aku taat. Maka dengan itu dia buat dengan kerana takwa. Bila buat dengan takwa, dia punya unsur-unsur takwa tu dia akan mendapat redha Allah. Bila redha Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyiya rabbah. Ni kita balik situ. Bila kita redha kepada Allah, Allah redha kepada kita, orang itu takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah lah apabila dia melakukan ibadat itu, ibadat dia mudah mabrur. Masya Allah. Kalau buat dia ikut nafsu lagi, dia ikut kena syaitan lagi, maka di situ dia tak dapat mencapai matlamat seperti yang sepatutnya diperolehi. Betul, itu dia. Dan kita juga biasa dengar satu ungkapan Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata, Innal jannata huffat lil makarih wa innan nar huffat lil syahwat. Sesungguhnya syurga dihiasi dengan perkara susah hati nak terima. Betul. Manakala neraka ni dihiasi dengan perkara-perkara syahwat. Ya, betul. Nak masuk cepat, buatlah ikut suka hati kita ya. Baik Datuk, seterusnya kita nak bagi tahu. Kita nak tanya juga Ustaz, Datuk, apa kesan-kesan kalau satu orang tu dia langgar, lepas tu dia tak kisah pun pasal adab-adab bila berada di kota Mekah untuk melaksanakan haji ni? Okey. Para ulama khususnya di Malaysia, dia memberikan 4 tahap orang yang mencapai penunaian haji. Dia menunaikan haji ada 4 tahap pencapaian dia. Baik. Pertama, haji mabrur. Haji yang putih bersih, diterima oleh Allah, disayangi oleh Allah, diredha oleh Allah dan mengikut maqasid syariah yang ada. Iaitu yang rukun dia buat dengan lengkap. Lengkap beserta dengan sunat-sunatnya. Dia tak tinggal sunat. Kemudian yang wajib pun dia buat dengan lengkap dan dia tak tinggal sunat-sunat. Kan? Itu mabrur dan Allah akan memberi. Bila haji mabrur tu, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Satu umrah awal-awal lagi Allah hapuskan dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un il jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Garanti pasti syurga. Allahu akbar. Dijanji oleh Allah. Yalah. Itu mabrur. Yang kedua, haji maksus. Haji maksus ni apabila dia buat tu ada sedikit sebanyak kekurangan. Mungkin dia tertinggal yang wajib ke, dia kurang ke kerja wajib, mungkin kurang kerja sunat. Masih diterima oleh Allah, masih diberi pahala yang berganda, tetapi tak capai angka yang sepatutnya dapat mabrur. Jadi tadi cemerlang. Jadi hak ni dia yang baiklah. Yang baik. Yang ketiga ialah haji makbul. Makbul. Haji makbul ni sekadar. Rukun dia buat semua. Tapi besar kemungkinan dia pergi menunaikan haji itu dengan duit yang tak bersih, kan? Dan banyak lagi lah. Dan kalau dia melanggar segala yang wajib, dia pun tak bayar dam. Tetapi yang rukun dia buat. Asal rukun, 6 rukun haji itu dia buat, haji itu diterima. Tetapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab dia buat bukan kerana Allah. Dia buat kerana menghadirkan diri, buat macam mana orang buat saja. Betul. Itulah di antara sikit sebanyak perkongsian yang sangat baik. Saya kira kita mesti kena sambung sesi ni lagi. Jangan risau. Kita nak ke segmen Rehlah Haramai. Tapi sebelum tu, kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaitun Organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun.
pada detik ini saya berada di Masjid Bir Ali yang tersegam indah yang terletak kira-kira 11 km daripada Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Masjid Bir Ali ini bukan saja mempunyai kepentingan tersendiri khususnya dalam perjalanan ibadah untuk menunaikan umrah dan juga haji, namun ianya mempunyai liku sejarah tersendiri yang perlu kita hayati. Jadi untuk kita memahami bersama, kita akan berbual seperti biasa bersama dengan Ustaz Said. Ustaz, mungkin kita boleh berikan pencerahan kepada penonton berkenaan kepentingan Masjid Bir Ali ini dalam perjalanan ibadah masyarakat Islam khususnya, dan bagaimana keistimewaan yang boleh kita gambarkan secara persoalan. Baik, bagi Masjid Bir Ali ataupun disebut sebagai Zulhulaifah ini adalah salah satu tempat miqat yang dikenali dan disyariatkan untuk ahli Madinah itu sendiri, di mana di dalam Al-Quran dan juga hadis disebut untuk bagi miqat, bagi umrah dan juga haji ini, antara ayat Quran yang disebut adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, mewajibkan di kalangan mereka yang manusia yang mampu untuk melakukan haji. Masjid Bir Ali ini menjadi tempat bermiqat untuk calon jemaah haji ataupun calon jemaah umrah yang menggunakan bas menuju ke Masjidil Haram Mekah Mukarramah. Bagaimana pula untuk calon jemaah yang menggunakan kereta api laju ini? Ya, bagi mereka yang menggunakan kereta api laju di Madinah, boleh berniat di tempat ataupun ke tempat kereta api itu. Apabila bermulanya perjalanan, maka mereka akan diberitahu untuk berniat semasa di dalam perjalanan, dan semoga dengan pensyariatan haji dan umrah ini agar dapat di kalangan kita menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesan yang baik. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton apa antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan khususnya untuk calon jemaah haji ataupun calon jemaah umrah sekiranya mereka sampai di Masjid Bir Ali ini. Okey, bagi mereka yang datang ke miqat ini, yang pertama adalah antara perkara-perkara yang sunat boleh dilakukan adalah untuk mereka mandi sunat, dan setelah daripada itu melakukan solat tahiyatul masjid sebelum bermula untuk berihram ataupun dalam keadaan kita berniat. Jadi setelah daripada kita berniat, maka segala perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan semasa berumrah ataupun haji tidak boleh dilakukan. Antara perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan, contoh yang saya boleh berikan adalah untuk memakai wangi-wangian, ataupun untuk memotong kuku, ataupun untuk mencabut rambut dan sebagainya. Umrah dan haji ini bukan sekadar kita melakukannya ala kadar sahaja, tetapi ini adalah salah satu daripada syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita dalam perjalanan kita menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah yang disebut oleh kita itu adalah satu akur janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan gambaran yang kami bawakan kepada anda khususnya di sekitar Masjid Bir Ali. Untuk lokasi yang seterusnya, anda masih lagi bersama saya, Munawar Azmi, dalam segmen Rela Haramain. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perasaan ni bercampur-campur lah. Rindu ada, sedih ada, riang ada, semua ada lah. Tapi rindu tu ni lah, buat sementara waktu lah kan. InsyaAllah kot kalau tak ada apa-apa, kita selamat ni pun kita balik juga lah. So tak boleh diceritakan dah. Dia punya teruja, kalau dia mana pasal
sama diri. Saya rasa betul-betul bersyukurlah. Sebab terpilih juga senang di antara terpilih tetamu kan. Alhamdulillah, saya rasa teknologi amat membantu. Kita boleh live video call. Of course kita rindulah. Tapi saya rasa sementara saja tak masalah. Cuaca memang amat panas. Memang amat panas dan sekarang pun saya batuk daripada awal lagi memang saya batuk. So insyaAllah lah dengan pihak tabung haji pun ada menyediakan klinik dan sebagainya. Jadi sekiranya dapat membantu kalau ada sakit demam dan batuk-batuk semua. Ya, alhamdulillah. Ini kami nak buat umrah terakhir lah sebab kan saya punya hari ni birthday dia. Hari ni hari jadi saya, jadi saya request untuk umrah terakhir lah sebelum hukum. So persiapan kami sekarang macam kami banyak sihatkan diri lah, maksudnya minum air banyak sebab kami pun batuk sekarang ni. So kena jaga kesihatan lah. Tolong doakan kami satu keluarga semoga sentiasa sihat dan dapat menunaikan fardu haji kami dengan jayanya dan mendapat haji mabrur insya-Allah. Baik, alhamdulillah itulah tadi kita telah pun saksikan pelbagai reaksi para jemaah yang berada di sana kan. Ada yang rindu kampung halaman, ada yang rindu keluarga, ada yang berkata cuaca sangat panas, ada yang batuk, samalah kami pun ada yang batuk, ada yang minta doa. Jadi kita doakan agar dimudahkan urusan para jemaah di sana dan itu antara aktiviti-aktiviti mereka persediaan menuju hari wukuf. Kita nak bersama dengan Faiz untuk kita tahu apa aktiviti mereka jemaah-jemaah kita yang terkini. Jadi jom kita bersama dengan Faiz. Silakan Faiz. Baik, terima kasih Ustaz Fakro di studio Salamatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Salamatullah malam ini. Dan semalam ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan kawasan ini merupakan laluan utama jemaah haji Malaysia daripada Abrash Janadriah untuk ke Masjidil Haram di belakang saya ini. Dan untuk makluman, sekitar pertengahan Mei lalu, kawasan ini agak lengang dan setelah hampir sebulan, kawasan ini telah dipenuhi dengan pakai bas, dipenuhi dengan bas-bas menandakan telah ramai jemaah haji daripada seluruh dunia masuk ke kawasan ini. Dan ketika ini saya nak bersama dengan jemaah haji Malaysia yang sedang berjalan ke Masjidil Haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji, nak ke mana Masjidil Haram? Ya, saya nak pergi ke masjid untuk semayang maghrib dengan isyak secara itikaf sekali. Bagaimana dengan pengisian ibadah ataupun di Masjidil Haram selama haji berada di sini? Alhamdulillah, setelah 16 hari kita berada di sini, kita konsisten lah, iaitu kita pergi semayang subuh secara berjamaah, kemudian balik serapan, lepas tu semayang Zuhur, itikaf sampai ke Asar, lepas tu balik makan, makanan disediakan oleh pihak tabung haji, kemudian pergi balik untuk semayang maghrib dan isyak sekali. Lepas isyak baru patah balik lah. Jadi itu merupakan persiapan untuk latihan lah, sebagai latihan untuk kita pergi ke wukuf di Arafah nanti. Baik, saya tanya Hajah juga. Hajah, macam mana dengan persiapan yang sekarang ni untuk ke masyarakat nanti, operasi masyarakat nanti? Alhamdulillah setakat ni yang paling utama kami jaga kesihatan lah kan, sebab sekarang ramai jemaah yang batuk. Jadi kami kalau andai kata waktu terlalu panas, Zuhur kami di surau Abrash lah, dan subuh dan maghrib dengan isyak kami ke masjid. Yang lain-lain tu macam kita makan suplemen untuk jaga. Yang penting kesihatan, dan kami juga banyak berjalan. Sekarang ni banyak jalan ditutup, jadi laluan lama dah ditutup, kita masuk ikut laluan baru ke masjid baru tu. Jadi jalan dia pun agak okey lah setakat ni. Jadi kita memang sentiasa kena latih lah, stamina kena kuat lah. Baik, terima kasih Hajah. Doakan Hajah sentiasa sihat untuk berwukuf nanti di Arafah. Dan ada seorang lagi bersama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji? Saya Syed Muhammad Syukran bin Syed Noh. Bagaimana persiapan nanti nak berwukuf? Dari tinggal 5 hari kita nak berwukuf di Arafah nanti. InsyaAllah persiapan tu alhamdulillah dari sudut
pertama kena jaga kesihatan lah. Kita dah cuba untuk kurangkan, maksudnya kita dah umrah mungkin saya akan buat sekali lagi, lepas tu kita cuba rehat lah. Dan juga persiapan dari sudut ilmu dan juga kita kata mental dan juga fizikal lah. Perlu ni kena makan suplemen vitamin pun perlu sedia lah. Kena sentiasa kita makan lah, insyaAllah. Pertama kali ke sampai ke Mekah? Kali kedua. Cuma ini untuk buat kali terakhir dah 5 tahun lepas lah. Jadi bila suasana baru dan juga banyak kita kata construction yang dibuat itu, pembinaan baru pun agak rasa baru jugalah walaupun kita dah pernah datang kan. Bagaimana dengan tabung haji punya pengurusan sekarang ni, dari segi apa yang disediakan oleh tabung haji, berpuas hati atau tidak? Alhamdulillah sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang disediakan oleh tabung haji. Dari sudut fasilitinya, dari sudut kita kata pengisian setiap selepas maghrib kadang-kadang ada kuliah-kuliah yang dibuat, dari sudut pengisian, dari sudut ilmu dan juga kelengkapan fasiliti di hotel pun sangat-sangat lengkap. Farmasi dengan kliniknya semua alhamdulillah. Kafeteria pun ada cukup. Encik, dari segi kesihatan macam mana? Minum air banyak sikit sebab memang tengah panas sekarang kan? Kalau kesihatan memang kena minum air banyak. Kalau selalunya waktu kalau Zuhur Asar datang ke Masjidil Haram memang kena minum air banyak sebab kan panas kan. Ada juga cuaca mencapai 48 sampai 47 kadang-kadang cuaca waktu tengah hari lah. Jadi alhamdulillah. Okey, terima kasih Haji. Dan itu sikit perkongsian berkenaan dengan jemaah haji kita yang memang hampir setiap hari mereka lalu di laluan ini untuk ke Masjidil Haram beribadah di sana. Dan saya rasa ketika malam ini sampai sini saja malam ini. Ustaz Fakrul, bersama dengan Ustaz Fakrul kembali, silakan. Baik, terima kasih Faiz. Terima kasihlah Faiz setiap hari share tentang aktiviti jemaah arisan. Dan itulah kata-kata bila kita tanya persediaan, mereka lagi 5 hari nak wukuf, mereka akan cakap jaga kesihatan. Tapi saya tertarik tadi yang tetamu kita dia bagi tahu selain jaga kesihatan ialah dia tambah ilmu. Itu yang penting untuk kita mengerjakan satu ibadah haji ni, kita kena ada ilmu kan. Okey, sebut tentang nak tambah ilmu, kita nak berkongsi dengan anda hari ini untuk interaktif grafik kita. Tapi hari ini kita nak bawakan teknologi AR. Tapi selepas ini kita nak berehat dulu, kita nak saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian Salam Baitullah yang dibawakan oleh J. Ibrahim Al-Islam Travel and Tours. Kita saksikan. Sertai kuis harian Salam Baitullah dan sembang-sembang medsos setiap hari mulai 17 Jun. Dan menangi voucher pakej umrah premium Menara Jam Mekah semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran langsung Salam Baitullah setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. 3 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher umrah bernilai RM500 tajaan J. Ibrahim Al-Islam setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di media sosial Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah yang dibawakan oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Kadang-kadang lupa juga. Okey, baik para penonton semua, seperti dijanjikan, kita nak berkongsi dengan anda semua tentang sesuatu yang istimewa ini. Biasanya saya bawa dalam CGI grafik. Hari ini kita nak dengan bantuan sistem AR. Kita nak cerita kepada anda tentang rukun haji. Mana saya punya Kaabah.
Dipersilakan. Yes, itu dia. Baik, di depan anda dan di depan saya ni ada ni. Ini adalah kita namakan rukun haji. Rukun haji yang mana haji ni bermaksud kita mengunjungi Baitullah pada masa-masa tertentu. Bulan haji lah, bulan ni tak boleh bulan Zulhijjah, serta kita nak melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Untuk kita nak laksanakan ibadah haji ni, jemaah perlu melaksanakan rukun dan syarat-syarat haji. Dia ada rukun dia. Rukun haji adalah syarat yang wajib, yang mesti, yang harus dilakukan saat para jemaah menunaikan haji. Ada 6 saja di depan ni, ada 6 kalau boleh tengok 1 2 3 4 5 6. Yang pertama ialah niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib pada kebanyakan rukun. Dengar elok, senang je. Rukun haji memang wajib dilaksanakan. Kalau ada salah satu tu kita tinggal, maka ibadah hajinya tidak sah dan kita tertanggung dengan dalam ihram lah. Okey, yang pertama sekali niat ihram dilakukan bergantung kepada jenis haji yang kita lakukan, termasuk haji tamattu, sama ada tamattu haji tamattu atau haji ifrad ataupun haji qiran. Yang kedua, berwukuf di Arafah. Jemaah akan berada di Arafah seketika. Yang sakit pun sama, sewaktu di Arafah nanti pada 9 Zulhijjah, bermula pada gelincir matahari sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Yang keempat, sa'i, iaitu berjalan atau berlari anak 7 pusingan dari Safa ke Marwah. Yang kelima, bertahallul, iaitu gunting serigala rambut ataupun afdalnya ataupun sunat kita bercukur rambut. Dan yang terakhir ialah tertib pada kebanyakan rukun. InsyaAllah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan ataupun terima haji kita dengan doa Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Moga Allah Ta'ala terima haji kita dengan haji yang mabrur. Okey, Riz, kita nak bersama dengan Riz dan juga Datuk untuk kita mengetahui tentang adab-adab haji. Dipersilakan Riz dan kita dengar terlebih dahulu persembahan Nada Murni 2. Dipersilakan. Baiklah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam segmen Al-Bayan. Bagus sebenarnya apa yang diterangkan oleh Ustaz Fakrul tu, kerana itu adalah arkan. Tanpa ada rukun, tak sah kita punya ibadah haji. Dan kita nak ulang sekali lagi, kita dibawakan oleh Olive House, amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive Raja, segala minyak zaitun. Baik, Datuk, minta maaf. Ada satu keadaan yang saya pernah alami sendiri dan saya nak tanya sekarang ni, ada peluang. Masa di Mina, kadang-kadang orang dia nak tempat dia tu selesa. Lalu dialihkan beg orang lain, dia letakkan ke tepi, dia duduk di situ. Adakah ini bertentangan dengan adab yang sepatutnya kita memuliakan tetamu ataupun sahabat-sahabat se-Islam kita? Silakan, Datuk. Ya, terima kasih. Kita faham bahawa Allah menjadikan Mina itu tempat perhimpunan segala ataupun seluruh jemaah haji di situ. Dan kerajaan Saudi telah pun mengatur siap-siap dah mengikut pembahagian negara-negara yang ditentukan tempat mereka nak berwukuf. Benar. Jadi kita terpaksa kena mematuhi peraturan pembahagian kemah yang diberikan, sama ada berpadanan dengan kita atau tidak. Sebab kena ingat, Nabi kata al-hajju asy'athu aghbaru. Haji itu kosok masai dan berdebu. Satu. Yang kedua, haji itu perhimpunan manusia dalam satu keadaan, dalam satu ibadat pada satu waktu. Memang semua orang pakat berhimpun akan menjadi kesesakan yang tidak terhingga. Jadi kita kena sabar. Maka kita tengok satu daripada adab-adab haji itu ialah semua manusia berhimpun, manusia bersatu hati, manusia bekerjasama antara satu sama lain. Tetapi sebaliknya dalam musim haji, apabila berebut tempat orang bergaduh. Itulah. Bila bergaduh tak boleh sebab al-hajju asyru, dalam dia kata al-hajju asyru ma'lumat, paman fardhu al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dalam bulan-bulan yang termaklum. Benar. Bila disebut bulan yang termaklum, di tempat juga yang termaklum. Kalau kena bermalam di Mina daripada hari 10, malam 11, malam 12, malam 13, semua jemaah akan duduk kat situ. Pasti di situ menjadi sesak dengan kesusahan mendapat makanan, penggunaan tandas dan sebagainya. Limited sedikit lah sebab ramai sangat orang. Ramai. Kan? Bila kita pergi buat bergaduh, seolah kita mementingkan diri kita sendiri. Aku yang hebat, aku yang besar, aku yang kuat, aku nak ambil tempat ini. Dan sampai sanggup
Orang yang baru datang letak beg itu, letak dia punya sejadah. Kemudian dia pergi ke bilik air, balik-balik tengok beg semua dah hilang. Allahu Akbar. Artinya itu kita sudah menzalimi. Dengan keadaan itu, dari segi adabnya, syaitan yang pada asalnya kurus, pasal kita tak peduli kat syaitan. Kita dah ikut berzikir kuat di Arafah, semua susah naik bas, berjalan kaki dan sebagainya. Tapi bila sampai ke Mina, syaitan masuk balik, gaduhlah. Dia kata, buat bergaduhlah. Kau tunjuklah kekuatan kau. Jadi kita menghormati balik kehendak syaitan. Jadi itu yang menyebabkan kita haji payah nak mabrur. Kerana kita dah balik ikut sistem yang dikenaki oleh nafsu kita berdasar kepada kehendak-kehendak syaitan. Iyalah, itulah. Itu yang kita kena perhatikan sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Nak tambah sikit lagi. Tambah, sila. Ramai orang, apabila berada di Mina, sesak sangat, mereka suka beralih balik ke Mekah. Nak duduk hotel. Di hotel Mekah kosong. Jadi mereka sanggup siang hari tak ada di Mina pun tak apa. Duduk malam baru nak balik bermalam di Mina. Tetapi Quran cakap lain. Quran kata, "Faiza apatum min arafatin fazkurullah indal masyaril haram." Apabila anda selesai urusan beribadat di Arafah dengan penuh menangis, dengan penuh berzikir, tak tidur malam, bila sampai ke Mina, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Fazkurullah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Jika kita mengambil jalan pintas, untuk tak mau duduk di tempat yang sesak ini, lari balik nak duduk hotel, ada katil, ada apa semua, bilik air pun senang, makan pun beli sendiri kan. Yalah. Jadi kita dah tinggal yang Allah kata, kalau nak penunaian ampun tu dengan cara yang lebih lengkap, kena berduduk siang hari di Mina. Janganlah nak senang hati nak balik duduk di Mekah. Itu pendapat saya lah. Pengalaman saya lebih kurang dalam hampir 30-40 tahun lebih kurang. Saya duduk tengok, ya Allah, begitu ni sekali. Ini saya pun insya-Allah 24 April akan berangkat lah. Itu yang kita juga nak minta. Kita nak minta semua di sini, kita mengharapkan Ustaz dapat doakan kami semua. Sebab Ustaz akan berangkat tak berapa lama lagi. Maksudnya akan buat haji juga tahun ni. InsyaAllah. 24 di bulan hari Sabtu ni insyaAllah. InsyaAllah itu dapat kota istimewa lah. Saya pun tak mau cerita panjang-panjang lah. Allah nak bagi dia jemput seberi, kita terima je lah. Benar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, yang terakhir sekali Ustaz, kalau kita sempat nak bagi tahu kenapa sebenarnya Allah SWT zahirkan ataupun Allah SWT anjurkan adab ini. Kalau tak ada adab ni, adakah akan rosak khidaj, akan rosak amalan kita? Silakan Datuk. Dia begini. Kita tengok orang yang tak beradab dengan ibadat haji ni, kita tak boleh mengatakan haji dia fasad ataupun rosak terus. Dia kecacatan itu membawa kepada penilaian Allah kepada kita kurang takwa. Kurang takwa. Yang kata fasad terus ini ialah apa yang Ustaz Fakrul kata tadi, jika kita melanggar rukun, tak buat salah satu daripada syarat-syarat yang dikenal kalau rukun tu, memang batal. Itu fasad habis. Betul. Tapi kalau setakat kita melanggarkan yang wajib saja, kita boleh membayar dam untuk nak melengkapkan balik. Sebab dam ini bukannya denda. Dam ini satu ibadat lain melengkapkan apa kekurangan yang kita langgar daripada ibadat. Itu satu ilmu baru juga. Orang ingat dam ni denda, tapi sebenarnya ia menyempurnakan ibadat-ibadat kita. Penyempurnaan kepada kekurangan yang dalam kita langgar dalam wajib. Benar. Sebab wajib pun ada 6 juga, rukun pun ada 6. Rukun kalau salah tak sah. Tapi yang wajib kalau salah, seperti senang je kalau orang lelaki dia tergaru rambut, keluar rambut banyak kan. Betul. Sedangkan itu dia melanggar wajib haji. Betul. Dia hanya kena bayar dam je. Bersedekah kepada 6 fakir miskin, selesailah. Kan? Ada lagi banyak lagi, tapi kita tak boleh cerita dalam forum ini lah, kecil sangat kan. Tapi nak cerita kata senang sekali gugur rambut lah. Tapi rupanya dalam semayang kalau gugur rambut tak batal. Betul. Dalam puasa kalau gugur rambut tak batal. Pun tak batal. Pasal apa di dalam ibadat haji dan umrah jadi batal. Gugur rambut jadi batal. Itu yang kata adab tu. Betul. Adab itu mengapa kena dekat situ, tak kena di waktu yang lain. Artinya Allah nak menyuruh kita alert ataupun nak menyuruh kita apa? Kita kata panggil apa? Sedar diri. Benar. Sedar diri dan kita mengetahui bahawa ketika beribadat apa yang Allah tasyri'kan dan tentukan kita buat. Itu yang katakan asma'u wa ati'u. Aku dengar dan aku patuh. Dengan kepatuhan tu kita dapat takwa. Bila dapat takwa dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Itu dia. Itu yang paling lengkap kepada ibadat. Kita kadang-kadang nampak macam kecil kesempurnaan ibadat ni, tetapi sebenarnya
agama ini adalah didatangkan, agama ni tujuan besar kalau saya boleh kongsi Datuk. Ya. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Betul. Jadi menyempurnakan akhlak itu adalah antara maqasid kita. Ya. Jadi sebab tu adab-adab memang penting, adab-adab kena buat. Ya. Dan saya rasa itulah di antara kenapa kena hikmah dan sebagainya. Dan kalaulah kita boleh katakanlah kalau ada lagi macam Datuk juga akan pergi tak lama lagi ni, tinggal beberapa hari lagi ni, apa pesanan untuk mereka apabila mereka sampai di tanah suci nanti? Silakan Datuk. Ya, alhamdulillah. Bagi mereka yang dah berada di Mekah ni sekarang ni mungkin tak dapat mengikut sistem siaran kita ni. Tapi bagi mereka yang baru nak pergi ataupun yang bersedia nak pergi pada tahun-tahun depan, saranan saya begini. Pertama sekali, apabila ditentukan rukun yang tak boleh kita langgar tu, jaga yang tu betul-betul. Dan segala apa perbuatan yang menjadi wajib, janganlah kata-kata wajib pun tak apa, saya nak bayar dam. Jangan duk ingat kata saya ada duit, saya nak bayar dam. Sebab Allah tidak akan nampak duit kita tu. Betul. Dia Allah nak nampak takwa yang ada dalam diri kita. Benar, Ustaz. Kan? Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita tengok, mengapa di dalam ibadat haji di Mekah ada kena korban? Kan? Banyak benda kena korban. Kena korban. Tempat tinggal, bermalam di Mina bersama-sama dengan jemaah. Dan termasuk juga korban. Dia kata khairul haji as-saju. Sepaling baik haji ialah haji yang yang haji ditalbiahkan dengan suara yang ni dan diikuti dengan sembelih korban. Jadi sembelih korban lagi. Mengapa kita dah dengan susah payah sana kena keluar duit, kena korban juga? Yalah. Itu mengikut adat yang Allah kata sanggup terima perintah aku atau tidak. Dalam keadaan susah kalau engkau tengok terima, memang kita berada dalam tahap takwa yang paling tinggi. Betul. Apa itu dalam Quran, dalam bab haji juga, dalam ayat Quran surah Al-Baqarah dalam bab haji juga, fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi dia kata buatlah segala amalan yang ada dalam ibadat haji itu berdasarkan kepada bekalan. Bekalan yang paling elok Allah kata wa khairaz zadi taqwa. Jadi takwa itulah yang menjadi lambang kita mesti beradab sopan dengan Allah SWT ketika menunaikan haji dan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Baik, itulah dia satu penutup yang baik. Ketakwaan itu bukan hanya sekadar ibadat semata-mata. Dia diliputi dengan makna lain, akhlak juga yang sangat penting. Jadi itu dia sikit sebanyak. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Perkongsian yang sungguh-sungguh baik. Saya kira banyak sangat ilmu ni. Saya pun tak sempat nak tulis. Tapi apa-apa pun kita ucapkan selamat berangkat dan selamat pulang insya-Allah ke Tanah Suci di saat-saat akhir. Kita nak terus terbang bersama dengan sahabat kita Ustaz Fakrul dalam segmen interaktif selebriti. Siapa selebriti kita pada malam ni? Sekarang kita jumpa. Silakan. Ya, bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih Haris dan juga Datuk. Kita bersama dengan Kak Yung kita. Yana Samsudin in the house. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Allah, lama tak kita jumpa. Betul. Sahabat lama. Ya. Saya duduk tengok TV je kan. Sama-sama lah kita ambil tahu dekat media sosial. Bini gangster. Kan dah tak gangster dah. Gangster dah. Alhamdulillah. Okey, macam mana perkembangan? Busy ke? Alhamdulillah. Macam biasa menguruskan syarikat. Ana ada 2 filem yang akan keluar. Tengah tunggu tayangan je lah. Kak Yung lah. Kak Yung. Okey. Hari ni Kak Yung kita cerita tentang tadi Datuk dah kongsi pasal adab-adab kan. Nak berkongsi pengalaman sikit lah. Pernah pergi mengerjakan haji katanya? Tahun bila? Saya pergi tahun lepas. Yana dengan suami, lepas tu dengan mak dengan abah. Alhamdulillah memang benda ni benda yang Yana nak sekali buat. Kira nazar sebenarnya nak bawa parents ni. Ya, berapa lama nazar tu? Start masuk dalam industri seni, saya dah cakap ada 2 benda yang saya nak buat dalam keluarga untuk parents. Yang pertama, belikan rumah yang selesa untuk mak abah. Yang satu lagi, bawa pergi haji sebelum saya berkahwin. Masya Allah. Tetapi nasib saya tidak begitu baik. Saya dah kumpul-kumpul duit, saya kena tipu. So duit dah tak ada. Rupanya selepas beberapa belah tahun kemudian, saya ada rezeki, saya bawa. Tapi saya dah, nazar tu saya dah bayar lah. Sebab saya dah kahwin. So saya tebus nazar. Tapi rupanya memang betul rezeki tu saya nak bawa tahun lepas. Dapat ya. Saya dapat bawa. Bila dijawab doanya tu, Allah Ta'ala izin. Apa perasaan dapat bawa mak ayah pergi haji ni? Ya Allah, itulah perasaan yang sebenarnya
Saya tak boleh cerita sampai sekarang saya rasa sebab itu benda yang saya nak sangat dalam hidup. Yang saya betul-betul saya nak. Memang saya pernah macam cakap tak apalah mungkin kita pergi umrah je kan. Memang orang cakap artis jangan tak mampu tak apa semua. Dia bukan pasal tak mampu tau. Pasal kita dah cuba tetapi dia tak sampai. Tapi bila maksudnya bila tahun lepas awal tahun tu saya solat dengan jemaah dengan saya punya suami. Tiba-tiba saya lepas solat subuh tu saya cakap dengan suami saya kata, sayang, dalam hidup saya ni semua saya dah dapat. Satu benda saya tak dapat. Saya tak dapat bawa bapa saya pergi haji. Saya kata, boleh tak tolong saya kata boleh tak kita usahakan lagi untuk saya dapatkan balik cerita tu. Lepas tu ada dua persoalan saya di mana saya kata suami saya kata susah yang kita nak dapat kota susah dia kata. Saya kata saya percaya saya mesti akan pergi sebab saya tahu agama Islam ni adalah agama yang semua orang boleh anuti dan semua orang boleh menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau saya rasa saya tak buat, saya ada duit, saya ada masa, saya tak buat rukun Islam yang kelima ni, saya berdosa. Allah. Saya cakap macam itu kat suami saya. Terus saya cakap apa yang nanti kita usaha. Kita cari mana pekek-pekek apa semua. Lepas tu bila nak pergi sama-sama. Bila nak pergi kan saya menunggulah. Saya menunggu cari pekek macam itulah. Alhamdulillah saya pergi. Itu jauh. Ya Allah. Alhamdulillah. Yalah pasti ramai yang itulah niat kita kan. Dia macam ultimate lah kalau terdapat bawa mak ayah tu. Allah Akbar. Baik. Bawa suami, bawa mak ayah, pasti ada cabarannya kan dekat sana. Mungkin Yana boleh kongsi sikit persediaannya macam mana dengan last minute. Lepas tu apa yang dilalui di sana. Tuhan pasti uji kita sebab ujian tu untuk menunjukkan dia sayang kita. Mungkin Yana boleh kongsi. Disebabkan saya minta tolong suami saya cakap mungkin akan dipanggil mungkin mak bapak saya saja. Mungkin saya tak tahu. Mungkin dapat pergi ke bapak saya tak tahu. So saya cakap, apa jadi pun kita kena bayar lebih ke apa ke. Saya minta tolong suami saya untuk jaga bapak saya. Saya tahu itu bukan tanggungjawab dia. Kan? Okay. Sebab bapak saya tua. Bapak sihat lah? Dia sihat Alhamdulillah. Cuma jantung dia tak berapa kuat. Okay? Tapi saya cakap, saya nak naikkan dia kursi roda. Saya bawa juga kursi roda. Dan mak saya mualaf. Saya tahu saya nak kena bimbing mak saya. Dia mungkin tak boleh bersama. Betul. Siapa nak tengok bapak saya? Kan saya minta tolong suami saya cakap, tolong kalau saya dapat pergi, kita dapat pergi pak-pak pergi tengok. Bila sampai kat sana, itulah saya cakap, memang Allah ni memang sangat baik dengan tetamu dia. Bapak saya tak batuk. Dia sihat walafiat. Kaki tak bengkak, tak apa semua. Sampai balik, dia sihat walafiat. Tapi selepas 2 bulan kemudian baru dia sakit jantung lah. Maksud saya, selalunya kita kalau pergi kan, kita selalu dengar orang batuk, kan? Panas, kena ulcer ke apa kan, demam kan. Alhamdulillah, memang Allah layan saya sekeluarga sangat baik. Saya sangat berterima kasih. Sampai kat sana saya cakap saya nak jadi orang yang baik. Saya nak jadi orang baik. Kerana saya tak tahu macam mana saya boleh sampai sana. Jadi macam mimpi. Macam mimpi. Jadi kenyataan. Mudah, lancar dan saya sangat-sangat gembira. Saya tak pernah rasa gembira macam tu. Jadi mungkin tu apa ni sebab niat Yana tu. Bawa mak ayah ni bukan satu ni Allah Taala bagi rezeki. Alhamdulillah. Yana banyak sebenarnya kita nak borak sebenarnya. Ya, itulah saya pun. Itulah masa kan. Sikitlah nasihat Yana sendiri pada mereka yang tak agak-agak lagi ni, bila daftar haji pun belum. Bahkan belum pasal niat pun nak pergi haji macam Yana tadi. Mungkin ada nasihat sikit pada kita dan juga penonton-penonton di rumah. Silakan. Bila saya pergi, semua orang macam tak sangka saya pergi. Sebab saya tak beritahu orang. Saya segan sebenarnya. Saya malu sebenarnya saya beritahu. Saya nak bagi tahu pun saya segan. Masa tu saya tengah bersama dengan Iris Wanita RTM. So sebenarnya saya cakap, boleh tak bagi saya cuti kalau saya tiba-tiba saya pergi. So dia orang faham Tapi apabila saya balik, apa yang saya dapat ialah satu benda yang doa saya selalu amalkan kat sana ialah doa Nabi Yunus. Masya-Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya minta yang tu
Lepas tu saya nak bagi nasihatlah pada siapa yang muda. Macam saya, alhamdulillah saya sebelum 40 tahun saya dah boleh pergi. Masya-Allah. So saya kata, kalau nak pergi, terus pasal niat, terus nekat terus pergi. Baik. Dan simpanlah, buat simpanan, insya-Allah. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kita tak tahu kat sana kita kena bayar berapa ke, kita percuma kita tak tahu. Kan. Sebab ada benda yang saya dapat, hanya saya dengan Allah saja yang Maha mengetahuinya. Baik. Kat sana. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Yana Samsudin Salamatullah, sangat menghargai kisah ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, the best kepada Yana dan suami. Moga Allah ganti rezeki yang lebih hebat, diberi kesihatan kepada keluarga dan sebagainya, insya-Allah. Okey, para penonton semua, mudah-mudahan ada inspirasi yang dapat kita belajar. Kita saksikan terlebih dahulu soalan kuis terkumpul Salam Baitullah. Saksikan. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2023 setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2023 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, penyucian jiwa ke Muncak Ibadah menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan J. Ibrahim Al-Islam berupa hadiah tempat pertama, pakej umrah selesa bernilai RM10,800. Hadiah tempat kedua, 2 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Hadiah tempat ketiga, 1 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Jom tonton dan menangi secara percuma. Pakej Umrah Premium Menara Jam Mekah, semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Baik, Alhamdulillah. Kita dah sampai di penghujung rancangan. Kita ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Olive House. Amalkan Olive House. Terkejut tadi dengar macam ada sesuatu yang berbeza. Olive House amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Juga terima kasih kepada rakan-rakan strategik Salam Baitullah 2023. Terima kasih kepada Bagi Datuk, Terima kasih Yana Syamsuddin. Yana, terima kasih Yana, kisah inspirasi. Ya Hamzah. Ya. Okey. Pantun tak sempat Tak sempat, tak apa. Cuma nak minta semua saya bonda dan juga semua kita lambai kepada anak-anak saya. Okey, kita lambai betul. Anak-anak saya request tu lambai, boleh lambai. Alright, esok kita ada tetamu kita, Ustazah Isfadia dengan tajuk Tetamu Ibrahim. Betul, dan juga kita ada interaktif selebriti bersama dengan Adam Khori. Alright, jumpa esok dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke Muncak Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Labbaik dibawakan khas oleh Olive House.